kasih kepada saudara Pengerusi Majlis, Saudara Azlan, yang saya hormati dan kasihi, kanda saya yang berhormat, Ustaz Afnan Hamimi, Ahli Parlimen Al-Oqstaq, merangkap Timbalan Ketua Pemuda PAS Malaysia dan juga Timbalan Ketua Pemuda Perikatan Nasional. Yang saya kasihi dan hormati juga yang berhormat Ustaz Hafiz Sabri Adun Manjoy, merangkap Pengarah Pilihan Raya Muda Perikatan Nasional. Yang kita kasihi dan ingin kita bantu menangkan di pelangai calon nombor 1, Cikgu Kasim. Yang saya kasihi saudara yang berhormat Ustaz Zakwan Adun Tahan, yang sahabat saya, Ketua Pemuda Perikatan Nasional Pahang, Saudara Nurul Qomar, Ustaz Zuraimi, Ketua Pemuda PAS Pahang, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Dan tak lupa juga Ketua Penerangan Pemuda Perikatan Nasional, Saudara Nazir Helmi. Tuan-tuan, banyak sudah yang dibicarakan oleh penceramah-penceramah kita pada hari ini. Saya tak nak ulang benda yang sama. Saya nak tambah beberapa perkara baru yang saya rasa warga Pelangai wajar tahu. Kerana bila kita berdepan dengan pilihan raya kecil pada kali ini, dan ini pilihan raya yang pertama untuk UMNO dan Barisan Nasional mencalonkan calon mereka dalam pilihan raya kecil selepas pilihan raya negeri. Kalau kita tengok baru-baru ini, yang berlaku di Johor itu bukan calon Barisan Nasional. Itu calon amanah kedua-duanya. Kerusi Pakatan Harapan. Dan kalau kita lihat trend pengundian orang-orang Melayu khususnya, sudah semakin banyak beralih arah kepada Perikatan Nasional. Ini konsisten sejak PRU ke-15, kira-kira setahun yang lalu, sampailah pilihan raya negeri, yang 6 negeri itu, dan juga pilihan raya kecil di Johor baru-baru ini. Dan saya yakin ramai ahli-ahli UMNO di Pelangai akan memberi sokongan kepada Cikgu Kasim, calon kita pada kali ini. Kenapa, tuan-tuan? Kerana kalau kita lihat, ada dua masalah utama yang melibatkan kerjasama politik yang berlaku di peringkat persekutuan yang berjangkit di Pahang ketika ini. Yang pertama, kerjasama yang ada pada hari ini adalah kerjasama munafik, hipokrit antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Puncanya satu saja. Kerana hubungan baik cikgu dan anak murid Anwar Ibrahim dan Zahid Hamidi. Saya yakin ramai orang UMNO tak selesa dan tak setuju pun. Tapi apakah daya cikgu dan anak murid ini sudah lama berpakat. Dan kita tahu bahawa baru ini kes pendakwaan ke atas Presiden UMNO sudah pun hampir sampai ke garisan penamat. Tetapi apa jadi? Penolong pendakwa raya, Raja Rosella, Raja Toran, kalau kita baca laporan-laporan selama 4 tahun pembicaraan ini berlaku, beliau cukup perform, buat kerja yang terbaik untuk memastikan keadilan tertegak. Nak sampai ke garisan penamat. Lepas tu tukar pendakwa raya, kata dia pencen awal. Sebab apa pencen awal? Tak ada jawapan daripada orang tuan punya badan. Lepas tu tukar pula Peguam Negara. Yang ni Mak Sabu pun cakap juga, sebelum kempen pilihan raya itu, cara-cara nak menyelamatkan Zahid Hamidi. Dan Zahid Hamidi sendiri bercakap dalam Perhimpunan Agung UMNO, dalam Perhimpunan Agung MIC, you wait Tok Mat, you next.
Ishamuddin, you next. Vicky, you next. Lepas tu Rafizi Ramli pun mengulangi benda yang sama. Kalau mereka menang pilihan raya, kata Rafizi, itu BN, Zahid akan terlepas daripada semua ni. Last, bila mereka bersama dalam kerajaan, semua janji-janji kempen yang paling hipokrit, yang saya paling benci. Duduk tengok rakyat tu, tengok ahli-ahli parlimen DAP. Sebab tuan-tuan, mereka inilah kaki hasut kepada pengundi-pengundi Cina khususnya. Pengundi-pengundi bukan Melayu. Janji mereka, bukan kami dalam Perikatan Nasional, nak hantar Zahid Hamidi bukan ke Putrajaya, tapi ke penjara. Jadi tuan-tuan dan puan, mereka menang atas janji-janji palsu kepada para pengundi mereka sebelum ini. Dan kini kita buktikan dalam parlimen apa jadi kepada kes, saya bagi contoh, kapal yang gaib LCS, yang ketika ini, ketika mana tentera ataupun kerajaan Cina menghantar kapal-kapal masuk ke perairan kita, pertahanan negara kita tidak mempunyai kelengkapan yang cukup untuk mempertahankan perairan kita. Ini tentera laut kita merayu kepada menteri ketika itu, Zahid Hamidi, Menteri Pertahanan. Kenapa tukar spek? Kenapa buat macam ni? Kami tak nak benda ni. Kami nak guna benda ni. Akhirnya apa berlaku? Habis berbilion ringgit dah bayar, kapal tak siap. Baru-baru ni kerajaan buat apa? Turunkan jumlah kapal daripada 6 jadi ke 5 kapal, tambah 2 bilion ringgit ekstra untuk siapkan kapal yang entah bila nak siap. Tapi tuan-tuan dan puan, yang lebih membimbangkan kita, kerajaan yang ada pada hari ini cakap berdegar-degar nak lawan rasuah. Tetapi sebenarnya apa yang mereka buat, bak kata sahabat saya yang berhormat Muar Syed Saddiq, mereka sebenarnya cuba menormalisasikan rasuah. Sebab apa? Contoh, bila ada timbalan Perdana Menteri yang tak sepatutnya dilantik menjadi timbalan Perdana Menteri, dilantik. Yang berdepan dengan kes mahkamah, bila dapat jawatan timbalan Perdana Menteri, naik turun mahkamah, menyukarkan pendakwa raya untuk buat cross-examine dalam mahkamah. Sebab dia jawatan nombor 2 negara tertinggi. Lepas tu, kita pun tahu apa yang berlaku. Yang memuskilkan semua orang nak sampai garisan penamat, boleh digugurkan di NAA. Saya tak nak cakap teknikal malam ni. Ringkasnya tuan-tuan, kes tersebut bukan dilepaskan oleh mahkamah. Mahkamah terpaksa lepaskan sebab pihak peguam negara tak nak teruskan perbicaraan kes tersebut. Tuan-tuan, kalau tengok kes-kes orang-orang yang mencuri kerana darurat, curi duit tabung masjid di Terengganu, nak bagi anak makan, kena boleh dakwa 10 tahun hukuman penjara. Apakah kerajaan atau peguam negara akan membela rakyat mustadafin yang susah, yang terpaksa mencuri akibat miskin? Sama layanan keistimewaan yang diberikan kepada Zahid Hamidi, saya tak nampak lagi. Jadi tuan-tuan, ini bahaya yang kita nak nampak dalam kerajaan yang daripada hari ini. Bernormalisasikan rasuah. Yang kedua tuan-tuan, bila kes-kes berprofil tinggi dilepaskan sebegini, kesan berantai kepada banyak lagi kes-kes rasuah, salah guna kuasa yang masih dalam siasatan. Dan ini yang sedang berlaku berkenaan dengan kapal perang yang gaib itu. Dan kesannya apa dia berlaku kepada 100,000 veteran tentera kita. Tabung LTAT,
tabung pencen askar-askar kita. Baru-baru ini dalam parlimen, saya lawan Tok Mat, timbalan Presiden UMNO merangkap Menteri Pertahanan. Saya rayu dan minta Tok Mat jangan jual tanah Boston 240,000 ekar kepada KLK. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana nilai tanah tersebut pada masa akan datang boleh naik lebih tinggi daripada hutang yang Boston nak bayar pada kali ini. Kalau Anwar Ibrahim boleh bagi janji kepada Pulau Pinang nak buat LRT pinjaman 1 bilion ringgit, kenapa kamu tak boleh bantu aset-aset tentera kita yang berdepan masalah ketika ini? Salah siapa juga? Salah bekas-bekas menteri UMNO yang menjaga Kementerian Pertahanan dulu. Siapa? Najib Razak, Zahid Hamidi. Orang-orang ni juga, kalau kita tengok apa yang berlaku dulu. Ya, jadi kesan dia pada tentera-tentera kita. Tuan-tuan, kalau inilah cara gaya kita memerintah, maka saya khawatir masa depan hak dan kepentingan bangsa kita akan terjejas. Oh, Setiausaha Agong UMNO cakap Ashraf Wajdi, kita menyokong kerajaan ini dan memastikan hak Melayu tidak akan tergadai. Tuan-tuan, puan-puan, dalam parlimen, ahli-ahli parlimen UMNO, 26 orang tu, tak bercakap soal Melayu dalam parlimen. Mereka susah nak bercakap dalam keadaan mereka bersama DAP. Hendaknya lagi mereka minoriti. Tengok apa jadi pada Ketua Pemuda UMNO. Dia berdegar-degar. Bagus. Saya pun suka dia ni, berani. Tapi bila Presiden ni kenyek mata, terus tarik handbrake. Betul? Jadi tuan-tuan, bila UMNO tak boleh diharapkan bercakap soal Melayu dan Islam dalam parlimen, siapa yang bercakap dalam parlimen kalau bukan Perikatan Nasional? Kalau bukan muka saya, muka Ustaz Afnan, Tan Sri Muhyiddin, Tan Sri Tuan Guru Haji Hadi, Datuk Seri Ahmad Zainuddin, Datuk Seri Taqiyuddin dan ramai lagi. Tapi bila kami bercakap dalam soal kepentingan agama dan bangsa, berapa ramai pimpinan Perikatan Nasional dipanggil oleh polis untuk mengambil keterangan. Adil atau tidak? Tidak. Kenapa mereka buat undang-undang yang entah mana-mana berkenaan dengan 3R ini? Race, Religion, Royalty. Kenapa kerajaan pada hari ini takut nak bagi Perikatan Nasional bercakap isu agama, bangsa dan raja? Kerana mereka tahu mereka tidak boleh mempertahankan hal-hal ini tanpa mereka mendapat sokongan daripada orang-orang Melayu yang kini menyokong Perikatan Nasional. Tuan-tuan, puan, bersatu pernah duduk bersama DAP dalam Pakatan Harapan, dalam kerajaan yang sama. Ini Tan Sri Muhyiddin yang ceritakan pengalaman beliau menjadi Menteri Dalam Negeri. Tuan-tuan, DAP masa dia pertama kali jadi kerajaan, dia angkuh, bongkak dan rakus, khususnya Lim Guan Eng. Kerana itulah orang-orang Melayu bangkit bersama dalam muafakat nasional. Dan apa yang berlaku kini, DAP sudah belajar daripada kesilapan kali pertama mereka. Jadi pada kali ini, mereka duduk dalam kerajaan perpaduan di bawah Anthony Loke yang lebih bijak daripada Lim Guan Eng. Mereka memastikan agenda yang mereka ingin bawa tidak dizahirkan pada waktu ini. Mereka bekerja daripada belakang. Biarkan PKR memimpin. Mereka give up banyak jawatan-jawatan kabinet. Tuan-tuan, tunggulah tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat.
DAP dah rasa kuasa, tuan-tuan. Dah rasa kedudukan dan kerajaan. Takkan dia nak tengok saja benda-benda tu. Jadi tuan-tuan dan puan, inilah masalah yang bakal berlaku kalau kita biarkan pelangai jatuh ke tangan UMNO dan Barisan Nasional. Kerana apa? Kerajaan yang ada pada hari ini di bawah Anwar Ibrahim ini perlu sokongan UMNO dan Barisan Nasional. Kalau orang Melayu rasa okey dengan gabungan ini, maka gabungan ini akan terus menjadi gabungan yang kuat. Yang mana akan datang? Yang kuat ni bukan UMNO. Yang kuat ni adalah DAP. Tengok keputusan pilihan raya negeri baru-baru ini. Semua parti-parti dalam kerajaan perpaduan rugi, kalah kerusi banyak di Kedah, Terengganu, Kelantan, Negeri Sembilan, Selangor, kecuali DAP. Hanya DAP yang berjaya mengekalkan status quo dia dan juga sokongan dia. Yang lain semua ruyup. Sebab apa? Sebab DAP hanya menunggang pengaruh dan undi Melayu yang melekat kepada PKR, Amanah dan UMNO. Tuan-tuan dan puan-puan, dia buatlah apa pun janji pada orang Felda, dia janji itu dan ini. Orang-orang Melayu di Kedah, di Terengganu dan Kelantan tidak berganjak sama sekali untuk mereka membeli janji-janji manis yang boleh menggadai masa depan agama, bangsa dan negara. Banyak isu-isu yang kita kena tengok, tuan-tuan. Isu LGBT, isu kes nama Allah dan pelbagai lagi, melibatkan tanah, melibatkan kepentingan orang Melayu, aset orang Melayu, yang kalau saya nak kupas memang tak cukup masa lah. Jadi tuan-tuan dan puan, saya minta, dah kita tahu masalah-masalah yang ada, tak perlu saya cerita pasal beras, dah ramai cerita tadi. Kita ada incompetent ministers, menteri-menteri yang tak tahu buat kerja. Sebab itulah kabinet kita tidak mampu menurunkan ringgit, nilai ringgit yang semakin naik, semakin rendah. Sekarang dah berapa ringgit dah? Dengan $1 4.71. $1 bersamaan dengan RM4.71. Sebabkan nilai ringgit susut, barang makanan kita import banyak. Sebab itulah tuan-tuan puan-puan pergi kedai, beli barang mahal. Punca dia kenapa? Punca dia kerana kerajaan yang ada pada hari ini tidak pandai mentadbir. Dulu dia mengata kami, sekarang dia sendiri dia mentadbir, dia tak boleh buat apa-apa. Jadi tuan-tuan puan-puan, cara kita nak perbetulkan masalah yang ada pada hari ini hanya satu. Pastikan calon kita Cikgu Kasim menang. Dan tuan-tuan, Menteri Besar Pahang telah mempersenda anak muda Pahang di Pelangai. Dia kata kalau kamu tak sokong Cikgu Kazim, tak usah balik. Buktikan kepada mereka ugutan dakwaan ini tidak akan melemahkan semangat anak muda, anak-anak tuan-tuan yang berada di luar untuk pulang mengundi calon kita, calon nombor 1 Cikgu Kasim. Kita kena hantar beliau ke Dewan Undangan Negeri Pahang, kerana dengan itu sajalah rakyat akan menghantar isyarat yang jelas kepada kerajaan Madanon pada hari ini. Kamu adalah kerajaan yang gagal. Nak sediakan beras pun tak mampu, nak turunkan harga ringgit pun tak mampu. Jadi hanya dengan memenangkan Cikgu Kasim, dengan menyuruh anak-anak kita pulang minggu depan, saya yakin negara ini akan menjadi lebih baik, dan saya yakin Pelangai juga akan menjadi lebih baik, dan insya-Allah kalau Allah izinkan, tuan-tuan, ini demokrasi. Kerajaan boleh bertukar bila-bila masa. Dan harap-harapnya kita kembali meneraju Putrajaya dan juga negeri Pahang yang kita sayangi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perikatan, takbir.